Ada betulnya, ada salahnya. Yang betulnya adalah kalau sekiranya pemberontakan itu berlaku dan kemudian pemberontak itu jadi pemerintah yang stabil, dia berjaya menstabilkan kerajaan, itu boleh kata pemerintah yang sah. Ada perbincangan tentang itu. Tetapi isu di Mesir adalah Sisi tidak berjaya menstabilkan kerajaan. Bila dia tidak berjaya menstabilkan kerajaan, maknanya pemberontakan itu dari satu sudut berdasarkan kepada empat mazhab dikira sebagai pemberontakan yang masih salah. Sebab dia tak berjaya rendahkan keadaan. Jadi pemerintah yang sah dari segi hukum ikutlah mana-mana mazhab pun masih lagi kursi. Sebab apa? Sebab pemberontakan itu masih lagi belum sempurna. Dia yang sempurna contoh macam kerajaan Abbasiyah yang dekat kerajaan Bani Umayyah. Berlaku pemberontakan, berlaku perang. Tetapi kerajaan Abbasiyah dia berjaya rendahkan keadaan. Jadi semua orang asalnya reda, tidak berperang, aman balik, dia jadi pemerintah yang sah pada masa itu. Tapi sekarang masih huru-hara, masih kucak-kacir. Masih kucak-kacir. Jadi dia tidak ada apa disebut sebagai pemerintah yang sah. Ditambah kalau sekiranya kita kata dia memerintah Mesir adalah Adli Mansur dan juga Ahmad Baradat. Adli Mansur pemerintah dilantik oleh pemberontak yang belum sah. Jadi Adli Mansur tidak mendapat mandat dari mana-mana. Ahmad Baradat sekarang tak keluar di Mesir. Dia berkata di Mesir ada pemerintah yang sah. Ahmad Baradat macam pelarian. Jadi maknanya di situ fatwa Saudi itu ada satu fatwa yang cukup silap. Dan kita juga ini. Tetapi kenapa mereka mengeluarkan fatwa itu? Di antara latar belakang kenapa golongan ulama di Saudi mengeluarkan fatwa itu adalah kerana Saudi begitu anti dengan ikhwan. Dia cukup takut dengan pengaruh golongan ikhwan. Sama ada di bumi Kuwait, di Rantau Teluk, ataupun di Jordan, ataupun di Syria, ataupun di mana-mana. Jadi sebab itu mana-mana ulama yang cenderung dengan pemahaman salafi, dia memang akan cenderung ke arah menjatuhkan Mursi. Sebab apa? Sebab Mursi adalah merupakan wakil daripada ikhwan yang dianggap sebagai orang kuat ikhwan, jadi ikhwan lain dia tak dapat. Jadi sebab itu dia sokong. Dan bukan tak sokong saja, dia bagi pula 8 bilion kepada kerajaan negeri Mesir untuk membantu Mesir menjatuhkan sakti bagi Mursi. Kemudian salah satu yang kenal tentang Syiah. Syiah bila wujud di mana-mana pun, bila ada mereka walaupun sikit, sebenarnya dia adalah udah agama. Sebab itu saya suka dengan Mursi kat sini. Jangan tengok Syiah sebagai mazhab sahaja. Tapi Syiah kena dilihat sebagai satu pergerakan yang terancam. Dia adalah bukan satu pergerakan yang terancam. Jadi sebab itu kena tengok itu sebagai ancaman. Di mana-mana tempat yang ada Syiah sebenarnya ada ancaman. Sebab itu kenyataan Baghdad itu satu yang tolong Tentera Mongol. Yang tolong Tentera Mongol adalah Syiah. Cuma kita tengok dalam sejarah. Yang buka pintu pertembangannya adalah golongan Syiah. Mongol ada masuk dalam kota itu, tapi yang buka di dalamnya adalah golongan Syiah. Kemudian kita dalam perang salib. Kenapa tentera Kristian menang dalam perang salib pertama dan berjaya jatuhkan Quds? Dia orang tak dapat jatuhkan Quds kecuali dengan sambungan daripada kerajaan Fatimiyah. Kerajaan Fatimiyah masih adalah kerajaan Syiah. Jadi mana ini kita tengok kerajaan Syiah yang ada mana sepanjang sejarah. Jadi tidak ada saja, walaupun 1% saja kerajaan Syiah. Yang Mesir 1% saja. Tapi yang merancang ketua Tamarun ataupun ketua pemberontak yang menjatuhkan Mursi, di antaranya adalah Syiah. Di antaranya adalah Syiah. Sebab itu kita di desa kita punya hati-hati. Bila ada saja singgah berkenaan tentang kemudian Syiah, dan maka itu kita kena hati-hati. Sebab Syiah dia bukan macam ajaran Ayatin. Ajaran Ayatin sesat satu hadir dia. Sesama dia sesat. Tapi Syiah adalah perancangan. Satu kumpulan yang berorganisasi, yang bergerak secara struktur, yang bergerak dengan begitu terancam dan ada objektifnya sendiri, yaitu untuk menguasai negara-negara Sunni. Macam mana dia dapat Iraq, macam mana dia dapat menguasai Syria, macam mana dia nak jatuhkan kerajaan Raja di Bahrain. Itu golongan Syiah. Kemudian soalan seterusnya berkenaan tentang Israel. Pada Israel adalah isu di Mesir yang cukup besar sebenarnya. Sebab Israel dan Mesir adalah merupakan dua negara yang saling, kita istilah yang saya sebut ini contohnya macam istilah tiga sebatang bermimpikan mimpi yang sama. Sebab itu kita jangan pilih. Di Mesir, jadi kita sebut Mesir, kita bayangkan buku-buku ulama. Di Mesir ini, Mesir ni adalah bumi Ambiya. Di Mesir sama, Mesir adalah bumi Fir'aun. Jadi kita kena faham tu. Mana jadi Mesir ni ada orang macam Fir'aun tu. Perangai yang dipilih. Perangai yang dipilih. Dia mengkhianati rakyat di sendiri. Dan pengkhianatan itu dahsyat. Dia boleh bunuh. Dia boleh bunuh. Dan sebab apa? Sebab
Cuma Mesir kalau naik, sebenarnya ancaman dia direct pada Israel. Ya, kalau Mesir naik saja, sebenarnya sepadan kalau peristiwa rakyat praktikkan yang dibuka. Satu di kawasan yang dipanggil sebagai Gaza, satu lagi di kawasan yang dipanggil sebagai Semenanjung ataupun Tepi Barat, satu lagi satu kawasan yang dipanggil sebagai Israel. Jadi Israel itu ramai. Kalau orang Palestin yang cukup dimakin, yang itu tak pun. Itu memang dulu Israel lah. Dan Gaza dan juga Tepi Barat. Gaza adalah satu kawasan kecil yang mempunyai potensi cukup besar. Dekat dengan Al-Quds. Gaza tak jauh dari Al-Quds, dekat dengan Masjid Al-Aqsa. Tapi dikelilingi oleh satu tempoh setinggi 8 meter tinggi, 8 meter bawah tanah. Dan 8 tempoh ini dia ada 6 pintu keluar. 6 pintu keluar saja. Lain semua tak boleh keluar. 6 pintu keluar, 5 bersepadan dengan Yahudi, bersepadan dengan Israel. Memang pokok orang Mesir, orang Gaza tak boleh keluar. Satu sahaja yang bersepadan dengan negara Arab, iaitu sepadan Rafah. Ini bersepadan dengan Mesir. Jadi satu-satunya cara untuk orang Gaza keluar daripada Israel adalah dengan cara keluar daripada Mesir. Tapi siapa yang kontrol? Orang Gaza tak boleh keluar ni. Yang kontrolnya adalah orang Mesir. Orang Mesir menjalankan peranan macam orang Israel. Sama. Jadi sebab itu kalau sekiranya terbuka sepada Rafah, tentera Mesir, kalau sekiranya dia kata nak serang Israel, dia boleh serang. Dia boleh masuk data, dia runtuhkan tembok, dia boleh pergi sampai ke Al-Quds. Jadi ini yang menjadi ketakutan kepada Israel. Sebab itu Israel memberi tekanan kepada Mesir dan juga memberikan satu janji apa tidak pasti. Tapi akhirnya tentera Mesir pantai balik rakyat dia semata-mata di antaranya adalah untuk menjadi kepentingan Israel. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tuan-tuan dan puan yang dimuliakan oleh Allah, dengan menjawab soalan-soalan yang diberikan tadi, maka berakhirlah bicara diskusi kita, mungkin ringkas tetapi padat, berisi ringkas dan padat. Dan tuan-tuan dan puan, sebenarnya isu Mesir ni tak, orang kata tak mudah nak tahu macam tu je. Maksudnya kita sendiri kena kaji. Sebagaimana kita kena tengok sumber-sumber maklumat daripada mana kita dapat. Dan sempena hari kemerdekaan yang kita sambut hari ini, yang ke-56, maka menjadi satu peranan dan tanggungjawab kita untuk mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan perlembagaan yang ada dalam negara kita. Sebab kita tengok di mana-mana sahaja negara Islam, pasti di sana ada musuh-musuh yang merancang untuk menghancurkan. Sebagaimana kita tengok di negara kita ada banyak golongan, antaranya Syiah. Lepas itu golongan-golongan yang mempertikaikan institusi raja, yang mempertikaikan perlembagaan, dan macam-macam lagi. Dan mereka ni hanya menunggu masa. Sebab itu tuan-tuan perempuan, NGO ISMA, Ikatan Muslimin Malaysia sangat menitik beratkan perpaduan persatuan di kalangan umat Islam di Malaysia ini. Sebab itu menjadi satu agenda kita juga, supaya kita bersatu kuat menghadapi serangan-serangan musuh tadi. Jadi itu saja. Terima kasih sekali lagi ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Fawzi Asrori, dan juga tidak terlupakan kepada ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada pengerusi Masjid Batu Sepuluh beserta ahli jabatan kuasa kerana memberi peluang kepada kami untuk melebarkan lagi isu berkaitan Mesir, isu saudara seakidah kita. Sebagaimana kita petik daripada hadis Nabi SAW, hadis ini biasa diulang-ulang. Apa Nabi kata? Man lam yahtam bi amri muslimin falaysa minhum. Nabi kata, siapa yang tidak ambil cana, yang tak ambil berat urusan umat Islam, bukanlah di kalangan mereka. Nampak tuan-tuan perempuan, maksudnya walaupun kita jauh beri membantu, tetapi sekurang-kurangnya kita ada satu perasaan untuk membantu, satu usaha untuk membantu, walaupun secara langsung maupun tidak langsung, insyaAllah. Jadi akhir kalam, saya mohon maaf atas segala salah dan silap sepanjang program Tasawuf, segala yang baik Allah SWT yang kurang kelemahan kami sendiri. Jadi insyaAllah aku liqauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.